Halo? Bagus. Satu lagi tepukan gemuruh bagi saya. Baiklah, kuota 2 tepukan sudah tercapai. Terima kasih kepada Nabil, host, for the introduction. Kerajaan cakap tahap English kita sudah meningkat. Baiklah. Sebenarnya, saya genggam mic ni sebab saya sangat takut sekarang. Dan saya cukup, apa Douglas Lee buat di lawak kedua 3 ini lawak kedua tahu. Pementasan komedi terbaik Malaysia. Apa sal si Cina Montel ni ada? Yeah. Saya rasa saya berhak sebab saya murah. Tak betul. Ini saya tak tipu. Saya antara pelawak yang paling murah di Malaysia. Betul. Daripada harga tiket anda, bayaran saya hanya 14 sen setiap tiket. 14 sen. Lawak saya 4 sen, muka saya 10 sen. Sebelum ini harga lawak saya hanya 2 sen, tapi saya sudah naikkan kepada 4 sen. Kalau elektrik boleh naik, saya pun boleh naik. Tapi saya tahu ada masih yang tertanya-tanya. Kungfu Cina yang lama, hanya seorang saja yang ketawa. Raja Cina yang jahil. Kan? Itu pun ketawa dia agak pelik sikit. Dia ketawa macam ini, Raja Cina dia. Ho 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 ho. Mana ada orang ketawa main janggut punya? Sungguh tak natural. Jadi saya tahu dari dulu sampai sekarang Cina memang tak lawak. Sebab itu ada pepatah Melayu yang mengatakan 2-3 kucing berlari, Cina buat lawak, saya pun lari. Dan saya tahu menurut kajian, masyarakat Cina sebenarnya hanya terkenal untuk dalam 3 bidang saja. Kita hanya pandai dalam 3 bidang. Nanti saya terangkan, kalau awak setuju, tepuklah tangan untuk saya mendapat feedback ya. Tak, saya terang dulu, baru you tak faham Mo jangan wing up and then 先至你拍手掌，你明白？即係咪？我明噏你拍咩啫？係咪？Okay. So nanti ya saya terangkan. Okay. Cina hanya terkenal dan pandai dalam 3 bidang sahaja. Nombor 1, Cina pandai dalam kewangan. Setuju tepuk? Okey, bagus. Bagus. Kita ada kesefahaman. Okey. Nombor 2, Cina pandai dalam kungfu. Setuju tepuk? Okey, bagus. Dan yang ketiga, Cina pandai jadi along. Setuju. Okey, bagus. Tapi awak perasan tak, sebenarnya apa itu along? Along sebenarnya adalah kewangan campur kungfu. Itu saja. Tak, betul. Pinjamlah duit saya. Kewangan. Bayar baliklah bodoh. Kungfu. Along. Terima kasih. Tapi gejala along memang amat popular di Malaysia kan. You nampak poster dia yang hodoh dan tak kreatif, letak di mana-mana tempat. Bus stop ada, lamp post ada. Saya pernah nampak seorang, dia letak poster along dia atas kereta Ferrari. Kawan, dia pandu Ferrari lah. You ingat dia perlu servis along kah? Kalau dia pandu Ferrari, kemungkinan besar dia pun along. Tapi dari segi populariti, poster along tu berada di tangga yang kedua saja. Ada satu lagi poster yang jauh lebih popular dari poster along. Awak tahu kan? Poster ubat lelaki kuat. Kan? Wah, merata tempat. Mana semua highway pun ada ubat lelaki kuat. Wah. Tapi poster itu saya suka. Dia tak hodoh. Dia agak kreatif. Ada elemen kreatif. Kadang-kadang ada gambar. Kan? Ubat lelaki kuat, gambar Superman. Pisang tanduk. Penggunaan bahasa dia pun cukup bagus. Tahan lama. Spring return. Spring. Peong.
Menurut kajian, ubat lelaki kuat ni adalah industri yang bernilai berjuta ringgit di Malaysia tahu. Ia amat popular. Itu membuatkan saya sedih. Kenapa ubat lelaki kuat tu begitu penting untuk orang Malaysia? Kenapa tak ada orang cuba buat ubat lelaki pandai? Tak ada. Adakah kerana untuk jadikan lelaki itu pandai terlalu susah, jadi tak payah cuba? Ataupun perempuan tak kisah kalau lelaki dia bodoh asalkan dia tahan lama dan spring dia return? Spring return. Saya ada ijazah dalam bahasa English dari UK. Dekat UK saya tak pernah dengar orang putih cakap spring return. Hanya di Malaysia kita guna perkataan English spring return. Tapi di Malaysia saya pun perasan kita guna English tapi dalam cara yang agak pelik. Seperti saya sering dengar orang Malaysia cakap, wah sana semua best-best. Semua best. Tak boleh ya. Best dalam bahasa English adalah terbaik. Ya. Dia hanya satu saja. Tak boleh lagi baik, tak boleh tinggi lagi. Best itu adalah terbaik. Dia di tahap yang tertinggi. Tapi di Malaysia, best itu adalah tahap yang pertama. Ya, betul. Kalau benda itu tak teruk, dia best. Dia terus dia loncat dari teruk ke best. Betul. Saya pergi ke kedai mamak, kan? Kedai mamak ada tikus, ada lipas ya, semua kotor. Awak makan mi goreng, lepas tu awak tanya kawan, hey, mi goreng awak macam mana? Best. Best kepala otak engkau best. Mi goreng mamak pun sudah best kan? Macam ini chef wan tutup kedai lah. Tapi itulah sebabnya best tu tahap yang pertama. Di Malaysia kita ada sesuatu yang lebih tinggi, tahap kedua, di mana sesuatu itu best dan awak hilang akal. Okay? Macam mana holiday awak di Port Dickson? Best gila. Gila. Belum habis. Kita ada tahap yang ketiga. Di mana benda itu bukan saja best, awak hilang akal, tiba-tiba seekor kinzih akan terlibat. Dan semua orang kena maki. Macam mana persembahan lawak ketiga? Best gila. Terima kasih. Dan saya sebenarnya amat teruja dapat bersama pelawak-pelawak lain dalam persembahan lawak ketiga, sebab inilah kali pertama dalam seumur hidup saya gambar saya ada dekat poster depan IB. Pertama kali. Saya sungguh tak percaya. Saya ambil gambar hantar kat mak saya, dia ingat saya Photoshop. Dia pun tak percaya. Tapi saya harap selepas lawak ketiga, mungkin saya akan jadi lebih popular. Sebab walaupun saya sudah bergiat dalam industri ini selama 18 tahun, saya masih tak popular sangat. Tak ramai orang kenal. Saya tahu, saya akui itu. Pernah sekali tu, saya ada pergi Singapura. Dekat airport saya tengah pesan taksi. Ada perempuan dekat kaunter taksi tu. Dia senyum ayu. Dia nampak dia senyum ayu. So saya lepas tu dia tanya, artis kan? Wah, kepala saya besar. Saya ingat popularnya saya. Orang Singapura pun kenal. Saya pun tengok dia. Ya. Dia kata, sungguh awkward di sana. Dia pegang gambar dia, tak tahu nak ambil ke tak nak ambil sekarang. Sebab lepas tu dia pun nampak saya, dia kesian, dia pun ambil lah, dia ambil. Tapi sebelum saya sempat belah, dia sudah delete. Tapi dekat Malaysia just okey sikit sebab ada segelintir yang kenal saya. Tapi dekat Malaysia kalau ada orang yang dia nampak artis dia kenal, dia takkan guna cara direct. Artis kan? Douglas ni kan? Tak. Orang Malaysia macam awak semua, awak suka guna cara yang agak indirect sikit. Awak akan tanya, tak syuting ke? Kan banyak yang guna soalan itu, tak syuting ke, sebab dia indirect sangat. Tak syuting ke? Maksudnya, saya tahu kerja awak syuting. Maksudnya, saya tahu awak artis. Maksudnya, saya kenal awak. Okey. Saya tahu itu cara awak, tapi bila awak tanya saya, tak syuting ke? Ia agak menyakitkan hati. Tak, sebab awak kena tahu saya tak laku. Saya bukan Aaron Aziz atau Zizan dapat job filem dan drama kiri kanan. Saya paling banyak pun dapat 1 dalam setahun.
Itu pun kalau Hans atau Aflin yang direct. Jadi, bila awak tanya saya, tak syuting ke, awak menyedarkan saya yang saya sedang menganggur. Tak syuting ke? Yelah, tak syuting. Saya tak ada job. Kenapa awak nak perli? Tapi saya tahu tak ada niat nak perli. Saya cuma kecil hati saja. Dan saya sedar juga ada banyak kawan pelakon yang dapat soalan sebegitu. Tak syuting ke? Tak syuting ke? Kawan-kawan penyanyi saya pula dapat soalan, tak ada show ke? Biasanya dia tanya tak ada show ke? Pernah sekali saya, Haris Iskandar dan Zainal Abidin pergi kat Sarawak. 7:30 pagi, kita tengah makan breakfast. Ada seorang peminat datang kat Zainal. Bang, tak ada show ke? 7:30 pagi, apa show lu mau? Saya tahu itu kerja kami, tapi takkanlah kita kerja 24 jam. Saya tak tahu kenapa hanya golongan artis yang dapat soalan sebegitu. Tak ada show ke? Tak syuting ke? Kenapa awak tak pergi kacau doktor? Doktor yang tengah beli barang, doktor, tak bedah orang ke? Tak ada pergi kat mak rempit, rempit, tak menyusahkan pemandu lain ke? Tak pergi dekat ahli politik, tak. Sebenarnya ahli politik buat apa pun saya tak tahu. Soalan kedua yang saya sering dapat adalah, asal tak masuk super spontan? Itulah ditanya banyak. Douglas, asal tak masuk super spontan? Sebab tak ada orang jemput. Awak ingat super spontan bapak saya punya show ke? Saya boleh main masuk saja. Saya tak boleh main serbu masuk studio masa tengah syuting tau. Walaupun Aflin kawan saya, dia akan panggil polis. Sebab saya melanggar undang-undang, saya tak boleh serbu masuk studio. Bila polis sampai macam mana? Oh, polis, tak tangkap orang ke? Tapi saya gembira nampak awak semua ketawa, sebab inilah sebabnya saya buat lawak, untuk mendengar orang ketawa. Dalam bahasa English ada pepatah, laughter is the best medicine. Kan? Pernah dengar lah. Okey. Dalam bahasa Malaysia, gelak ketawa adalah penawar yang terbaik. Ya ke? Gelak ketawa, penawar yang terbaik. Terpulang pada penyakit lah kan? Kan? Kalau orang itu tengah cerit-berit, jangan buat dia ketawa. Mesti pada punya. Kan dia tengah juga. Perkataan cerit-berit dalam bahasa English adalah diarrhea. Wah, dia bunyi dia begitu profesional dan juga scientific. Tapi saya lebih suka perkataan bahasa Malaysia, cerit-berit. Kerana bunyi dia hampir serupa dengan seorang yang tengah cerit-berit kan? Tak, cuba bayangkan. Kan, kalau awak ada dalam tandas awam dan jamban sebelah ada orang tengah cerit-berit, bunyi yang awak dengar adalah cerit-berit, 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 berit, cerit-berit, cerit-berit. Tak ada orang berak bunyi dia diarrhea. Tak ada. Saya memang suka BM, saya suka bahasa Malaysia. Tapi sebab saya bukan orang Melayu, kadang-kadang saya tak faham dengan penggunaannya. Seperti apabila kamu guna nada sebagai penjelasan. Guna nada sebagai penjelasan. Awak keliru kan? Saya pun keliru. Biar saya explain. Macam ini, penggunaan nada sebagai penjelasan. Saya pernah dipanggil Aflin untuk meeting. So saya tanya dia, meeting kat mana? Aflin jawab, Wangsa Walk. Saya tanya, mana Wangsa Walk? Inilah penjelasan Aflin. Alah, Wangsa Walk? Wangsa Walk? Kawan, pertukaran nada dari Wangsa Walk ke Wangsa Walk bukan penjelasan. Awak boleh tukar macam mana pun. Wangsa Walk, Wangsa Walk, Wangsa Walk. Saya tak tahu mana Wangsa Walk. Tapi saya suka BM. Saya selalu minta kawan saya ajar saya BM. Saya pernah datang ke Istana Budaya untuk tengok cerita Puteri Gunung Ledang. Awak ada datang tengok ah? Siapa tengok? PGL ada. Segelintir lah. Okey, bagus. Bahasa dia, wah, cukup puitis. Puteri Gunung Ledang. Mata temu mata, berguguran bicara. Wah, saya nampak hang tua cakap itu, saya pun cair.
Selepas tengok PGL, saya pergi majlis perkahwinan kawan saya. Saya ada jumpa seorang awek Melayu. Saya sudah ada ayat. So, saya pandang dia, dia pun pandang saya. Saya pandang dia, dia pandang saya. Okey. Halo awek. Mata temu mata, berguguran bicara. Dia cakap apa tahu? Mu bilang apa? Rupanya mate kawan saya. Bahasa Malaysia pun saya boleh agak-agak faham. Bahasa Indonesia saya langsung tak faham. Sebab bahasa Indonesia, dia guna perkataan yang sama dengan bahasa Malaysia. Tapi makna dia lain. Lain habis. Saya pernah dekat kedai mamak, saya ada beberapa orang Indonesia. Lepas tu, saya nampak kereta polis datang. So, saya pun, cepat lari, polis datang. Orang itu cakap, mu bilang apa? Saya tak sempat bilang. Mungkin ada seorang, mungkin ada 10. Dia datang tu lari sajalah. Apa bilang-bilang saya tak racist kah? Sebab saya Cina, saya mesti pandai kira-kira. Apa? Bilang-bilang. Tapi itu pun tak teruk. Yang lagi satu. Oh, awak tahu tak? Saya baru dapat tahu ini. Dekat Malaysia, ini kita panggil punggung. Punggung. Dekat Indonesia, dia panggil perkataan lain tau. Awak tahu perkataan itu kan? Saya tak boleh cakap atas pentas lah. Tapi awak tahu kan? Sini kita panggil punggung. Indonesia dia panggil lah. Okay? Dia panggil Masalahnya itu di Malaysia bahagian lain. Di sekitar kawasan punggung. Tapi lain lah. So, sebelum saya tahu ni, saya ada buat satu theater production di Indonesia. Ada seorang pelakon Indonesia, perempuan, lawa. Dia datang rehearsal, tapi muka dia macam sakit. So, saya pun cakap, kan awak okey ke? Dia kata, semalam gue terjatuh, nya sakit. Saya tak boleh concentrate satu hari. Fikiran saya bercelaru. Saya hanya boleh fikirkan, macam mana awak jatuh sampai boleh sakit? Awak jatuh atas apa? Tapi yang paling teruk adalah menu di restoran Indonesia. Sebab menu dekat restoran Indonesia, awak buka saja terus nampak sup bontot. Sup bontot tau. Eko cakap eko lah, bontot. Menjijikkan, selera saya terus hilang. Sebab bila awak cakap sup bontot, saya membayangkan satu mangkuk yang ditutupi buntut. Macam mana nak makan? Guna straw. Awak suka joke pasal cerit-berit dan buntut. Okey, bagus. Patutnya bila pintu buka, saya terus keluar cerit-berit, buntut, cerit-berit, buntut, cerit-berit, buntut. Okay, besok saya akan buat. Okey. Terima kasih kerana bersabar dengan saya selama ini. Saya sudah nak pergi, tapi sebelum itu saya nak cerita sikit. Pada bulan November, bulan lepas, saya pun ada buat show dekat sini. Show tu Supermock the Musical. Ada siapa tengok? Terima kasih kerana support ya. Di Supermock the Musical saya cukup gembira dapat buat musical itu. Tapi malangnya, main star musical itu Awi. Awak kenal kan? Awi Wings punya Awi. Awak kena faham, kalau main star dia Awi, siapa nak pandang saya? Betul, masa sidang akhbar, wartawan langsung tak tanya saya apa-apa pun. Dia semua tanya Awi. Saya tanya saya lah. Saya banyak jawapan, tanya saya. Tak nak tanya saya. Tanya Awi. Masa kita buat signing autograph dekat luar lepas show, jumpa peminat semua ambil gambar Awi saja. Semua pergi Awi. Saya duduk kat tepi macam orang bodoh. Ada seorang peminat dia nampak saya. Saya gembira, ingat dia nak suruh join. Dia bagi kamera, tolong ambil. Sebenarnya masa rehearsal pun macam itu tau. Awi saja yang dapat perhatian. Masa dia ada parking luar dekat IB sana, tersedia untuk kereta mewah Awi. Dua tempat parking besar. Biasanya Awi sampai pakai motor saja. Tapi dia ada, wah. Dia ada, Awi ada changing room di IB sana. Changing room yang mewah, ada tandas peribadi.
Bila time pakai mic, pasang mic, audio man akan pergi ke bilik Awi pasang untuk dia. Kalau saya pasang mic, saya kena beratur kat tepi sini. 2 jam tunggu audio man, dia masih dalam bilik Awi. Masa kalau rehearsal, saya lupa lirik, Hans Isaac maki. Cina bodoh, hafal lah. Kalau Awi lupa lirik, Hans beli 6 teleprompter, letak kat sini. Awi tak payah hafal, baca saja. Saya datang lambat sekali, Hans denda saya tak bagi kupon makan. Awi datang lambat, dia tunda show malam, start lambat sikit. Jadi sebelum saya pergi, izinkan saya menyanyi sebuah lagu untuk meluahkan perasaan hatiku yang pilu. Lagu ini berjudul Tragedy December. Tuhan sengaja menduga saya jadikan ku pelawak Cina. Kau pula Awi yang disanjungi lambang semangat rockers Malaysia. Pasti engkau terkenangkan peristiwa semalam saat peminat nak bergambar. Pastu dia bagi aku kamera. Oh Abang Awi, engkau diberi changing room yang terbesar di IB. Tapi ku pula bilik pun tak ada, tukar baju dalam tandas lelaki. Waktu engkau tiba di luar, tempat parking tersedia. Kereta aku terpaksa parking dekat hospital besar. Ku menahan segala siksa di hati, hanya berdoa mengharapkan diberi peluang jadi artis popular. Tapi tiba masa jumpa wartawan, ku langsung tak dihiraukan, hanya dapat satu soalan, asal tak join super spontan. Telah lama aku bermimpi dapat buat show sendiri, di mana ku kan menyanyi dan buktikan ku sehebat Awi. Tapi sekarang aku merana nyanyi lagu yang tinggi gila, persembahan ini umpama tragedi December. Dan Awi, kalau anda berada di sini malam ini, atau keluarga ada, atau kawan pun ada, sesalan aku hanya untukmu, kawan. Ampunilah segala lawak bodohku, tidak sengaja aku mengasari dirimu. Bagiku kau bukanlah lawanku. Gua belah dulu